pertama kali kita bertemu dengan perawi sahabat iaitu Mu'adz. Secara ringkasnya, siapa Mu'adz bin Jabal? Mu'adz, nama penuhnya adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin A'id bin Adi al-Ansari al-Khazraji. Kunyah dia Abu Abdurrahman al-Madani. Beliau memeluk Islam ketika berumur 18 tahun. Turut serta dalam peperangan Badar dan peperangan-peperangan selepas peperangan Badar. Dari sudut keilmuannya, beliau adalah tokoh besar di dalam ilmu hukum hakam agama dan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Quran. Itu kira-kiranya muntaha ilaihil ilm, ilmu, kemuncak dalam bidang hukum-hukum agama dari segi fiqh dan hukum yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsir, cara baca Quran dan sebagainya. Ini bidang kepakaran Mu'adz bin Jabal. Imam Tirmizi dan muhaddis yang lain telah meriwayatkan daripada Abi Qilabah, daripada Anas secara marfu' tentang sahabat. Disebutkan dalam riwayat berkenaan bahawa di kalangan sahabat, Mu'adz bin Jabal adalah antara tokoh sahabat yang paling alim dalam bidang halal dan haram. Gitu. Dan disebut juga dalam ada riwayat daripada Nabi SAW. Ada setengahnya secara mursal, riwayat itu ada setengahnya secara muttasil. Jadi beberapa tarik riwayat yang menyebutkan bahawa Sayyidina Mu'adz ni datang pada hari kiamat dibawa mana dengan satu ratwah, mana dengan satu iringan. Nampak kehebatan dia, mana diiringi dia dengan penuh adat istiadat di hadapan ulama di hari akhirat, di hari kiamat. Mana kedudukan dia tinggi pada pandangan agama. Kata Ibnu Mas'ud, ini tokoh besar juga ni. Tokoh besar juga ni. Ibnu Mas'ud kata, Mu'adz bin Jabal ni kami menyamakan dia dengan Nabi Ibrahim AS dari segi rupa dia. Dan memanglah dia ni antara disebutnya tokoh diplomatik Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal antara yang disebut keteriannya, bila sebut dia ni nak serupa dengan Nabi Ibrahim, maka dia nak serupa juga dengan Nabi. Kerana Nabi tu kalau kita tengok dari riwayat, dia tu nak serupa dengan Nabi Ibrahim. Dan Mu'adz ni antara yang mirip kepada wajah Nabi SAW. Dan dia ni adalah umat yang patuh kepada Allah dalam keadaan tulus ikhlas. Hanif tu tulus ikhlas. Supaya Nabi Ibrahim walaupun seorang tapi dikatakan ummatan qanitan lillah. Tu Nabi Ibrahim. Jadi seolah-olahnya Mu'adz ni walaupun dia seorang tapi bagaikan satu bangsa. Hebatnya dia. Dan dia ni tidak termasuk dari kalangan orang yang mensyirikkan Allah. Dan ini antara contoh sahabat yang tidak pernah sujud, tidak pernah hanggup depan berhala. Salah seorang sahabat yang tidak pernah sembah berhala. Kata Amash, riwayat daripada Abi Sufyan, dikata guru-guru, tuan guru ada menceritakan kepada saya, kepada kita, guru kita. Kata Abi Sufyan dikata, kata Amash daripada Abi Sufyan, guru kita, guru kami ada cerita kepada saya. Mana bukan seorang guru dia cerita, ramai guru cerita kepada dia, kata Abi Sufyan. Yang mana dia telah sebutkan kisah fiha dalam Quran ni, kisah tentang Nabi Ibrahim sebut. Bila bicara tentang perkara itu, maka Sayyidina Umar kata, lemahlah perempuan-perempuan ni, lemah
tidak bermaya, tidak mampu untuk melahirkan anak seperti Mu'adh. Hebat sungguh Mu'adh ni. Siapa dia memperakui itu? Umar bin Al-Khattab. Kalaulah tiada Mu'adh, pasti binasa Umar. Ni kata Sayyidina Umar. Sebab Mu'adh bin Jabal ni walaupun dia muda, tetapi dia ni adalah penasihat di dalam kerajaan Sayyidina Umar. Mu'adh bin Jabal ni, kepakaran dia tu diiktiraf oleh Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar ni kalau kita baca sejarah dia, di memang dia kenal pasti orang tu. Sama ada orang ni orang tua ke orang muda, kalau ada kepakaran, ada kehebatan, dia akan letak di tempat yang sepatutnya dalam kerajaan sebagai penasihat dia. Antaranya Mu'adh bin Jabal. Sebab tu dia kata hebat. Mana tak ada perempuan nak boleh lahirkan anak seperti Mu'adh ni. Kalau tak ada Mu'adh, binasa Umar. Maknanya Mu'adh ni salah seorang penasihat yang banyak memberi nasihat pandangan kepada Sayyidina Umar, khususnya dari sudut politik, dari sudut pemerintahan. Semasa hayat Nabi SAW, Nabi telah mengutuskan Mu'adh bin Jabal menjadi qadhi dan guru di negeri Yaman. Guru di negeri Yaman. Kata Abu Nu'aim fil Hilyah, dalam kitab Al-Hilyah, Abu Nu'aim menyebutkan bahawa Mu'adh bin Jabal ni adalah merupakan imam fuqaha dan gedung para ulama. Dia turut serta dalam Aqabah yang menjadi punca kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Aqabatu Ats-Tsaniyah, bukan Al-Aqabatul Ula, tidak, tapi Al-Aqabatu Ats-Tsaniyah, yang kira-kiranya sekitar 8 bulan selepas tu Nabi berhijrah. Aqabah tu, yakni Aqabah yang kedua, dia ada bersama. Kerana dia ni orang Khazraj. Dia ni wakil kira-kiranya daripada puak Khazraj. Muda lagi, tapi sudah diberi kepercayaan. Dia turut serta dalam peperangan Badar dan peperangan-peperangan selepas peperangan Badar. Dia ni antara pemuda yang paling berkualiti, yang paling bernilai, menjadi aset negara Madinah pada waktu itu. Dari kalangan pemuda Ansar, khususnya Khazraj, sebab dia ni Khazraji. Mu'adh ni Khazraji makna daripada kabilah Khazraj. Sebab Ansar tu dia terbentuk daripada Aus dan Khazraj. Jadi dia ni adalah daripada Khazraji. Seorang yang sangat penyantun, hilman wa hayaan, dan seorang yang mempunyai maruah yang tinggi. Hayaan, hilman wa hayaan, seorang yang bersopan santun, yang mempunyai nilai hilman. Ada ketika marah, ada ketika tidak marah, penyabar. Itu makna yang terkandung di bawah hil. Wahaya, ayat ni dalam bahasa Melayu kita terjemah malu. Saya terjemah sini seorang yang maknanya bermaruah, sangat tinggi maruahnya. Wasakha, dan seorang yang dermawan. Wa kana jamilan wasiman, dia ni seorang yang kacak. Jamil, comel. Tak semesti kacak comel. Wasiman, tu kacak. Tu dalam bahasa Arab, kalau jamil saja comel, boleh jadi comel muka, kaki tak ambil mana. Ni wasiman ni dia seluruh tubuh daripada kepala sampai kaki seimbang. Dia panggil wasim. Kacak lah. Ni kalau kepala molek tu punggung kecil misalnya tu. Waktu dia tak panggil wasim. Dia istilah wasim ni maknanya kacak lah. Misalnya Nabi dikatakan wasim. Takut kita tak tidak jumpa wakana jamilan wasim, comel, apa tu nak kata ke dia lagi comel. Wasim ni kacak lah. Mana kalau seorang lelaki hak terpasuk sepatut besarnya, mana sepatut besar, hak pasuk kecil mana anggota tubuh dia, cukup lah. Mari tu kedudukan. Jadi jamilan wasiman. Wa manaqibu kathiratun jiddan, dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan dia sangat banyak. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Mu'adh ni sangat banyak. Ramai dari kalangan sahabat, dan tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 157 hadis, yang mana 2 hadis diriwayatkan bersama. Mana 2 hadis yang riwayat daripada Mu'adh diriwayat bersama, yakni muttafaq alaih. Dan Imam Bukhari meriwayatkan secara bersendirian 3 hadis, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Mu'adh 1 hadis secara bersendirian.
tidak bersama dengan Imam Bukhari. Di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, beliau tiba di negeri Yaman. Bila pergi ke negeri Yaman, dia wafat kerana dia kena penyakit ta'un, dan dia mati kerana penyakit di Syam pada tahun 17 Hijrah, ataupun setengah ulama kata selepas tahun ke-17 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pendapat yang ramai, majoriti ulama menyebutkan bahawa Muaz ni wafat selepas tahun ke-17 hijrah. Dia hidup selama 34 tahun je. Muda, mati muda dia. Moga masa Nabi tu pun, masa perang Badar tu, dia umur sekitar 17-18 gitu. Maknanya dia mati ketika umur muda lagi, 34 tahun. Ada juga lah ulama kata tidak angka tu angka lain, tapi lebih kurang tu, tak lebih 40 tahun. Tu cerita Muaz bin Jabal. Ni tokoh ni, hadis ni. Kita kena tahulah secara ringkas tu, secara ringkas benalah berkenaan dengan Muaz bin Jabal.